Terima kasih hidupkan pagi anda bersama kami. Saya Ramzan Muhammad Safi. Tajuk utama Buletin Pagi 17 Ogos. Semua ketua parti menghadap Yang di-Pertuan Agong tengah hari ini. Krisis di Afghanistan, penduduk nekat tinggalkan Kabul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Itu tadi visual dramatik situasi di luar kawalan di lapangan terbang Kabul, Afghanistan. Ribuan rakyat memenuhi lapangan terbang termasuk merempuh masuk ke kawasan landasan. Semuanya sebagai usaha terakhir menyelamatkan diri keluar dari Kabul yang kini ditawan Taliban. 7 dilaporkan maut dalam usaha mustahil mereka berpaut pada pesawat tentera milik tentera Amerika Syarikat yang berlepas. Tentera Amerika turut mengerahkan 1,000 anggotanya bagi mengawal keselamatan di lapangan terbang terbabit. Dalam kekalutan usaha pemindahan itu, tentera Amerika menembak mati 2 individu bersenjata. Sementara itu, di kawasan bandar belum ada laporan kekejaman ke atas penduduk oleh Taliban. Kebanyakan penduduk hanya berlindung di kediaman masing-masing dalam ketakutan. Gerakan Taliban ini memuncak 2 minggu menjelang tempoh Amerika Syarikat melengkapkan penarikan tenteranya di negara itu setelah 2 dekad berperang. Semua ketua parti politik dijangka akan menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Rakyatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara tengah hari ini. Ia dipercayai ada kaitan dengan perbincangan berhubung bakal Perdana Menteri ke-9. Perjumpaan dijangka turut dihadiri Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun dan Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Rais Yatim. Semalam, Tan Sri Muhyiddin Yassin menyembah warkah surat peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri kepada Yang di-Pertuan Agong. Ia setelah hilang kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Namun Sri Paduka berkenan supaya Tan Sri Muhyiddin menjalankan tugas sebagai Perdana Menteri sementara sehingga Perdana Menteri baru dilantik. 7 lagi lokaliti dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula esok hingga 31 Ogos depan. Ketua Pengarah Keselamatan Negara Datuk Rozi bin Mat Saad dalam kenyataan berkata 6 daripadanya membabitkan daerah Tawau, Sabah. Datuk Rozi memaklumkan PKPD Sabah membabitkan Kampung Mentadak Baru, Pulau Sebatik, Kampung Sri Aman, Batu 3.5, Jalan Apas dan Kampung Hidayat, Batu 4. Selain Taman Semarak Jaya, Lorong Damai, Jalan Damai dan Lorong Haji Marzuki, Jalan Damai. Sementara itu, PKPD Pahang melibatkan Kampung Luit, Maran Pahang. Sabah merekodkan 1,728 kes positif COVID-19 malam menjadikan jumlah kumulatif 106,830 kes dengan satu kluster baru iaitu kluster Cendrawasih dikesan di Lahad Datu. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Masidi Manjun berkata, kluster itu membabitkan penularan jangkitan di tempat kerja dengan kes indeks merupakan anggota keselamatan. Jurucakap Negeri berkaitan COVID-19 itu berkata pengesanan secara aktif serta saringan yang dilakukan terhadap kontak rapat mengesan 7 lagi kes positif menjadikan jumlah kumulatif 8 kes termasuk 1 kes baru semalam. Sementara itu 27 orang daripada 35 kontak yang disaring masih menunggu keputusan ujian saringan. Punca jangkitan masih dalam siasatan namun maklumat awal mendapati kontak rapat pernah melakukan aktiviti sukan bersama kes indeks. Semua kes positif COVID-19 dalam kluster ini dirujuk ke Hospital Lahad Datu untuk rawatan lanjut selain pengasingan di Pusat Kuarantin dan Rawatan Berisiko Rendah Lahad Datu. Manakala kontak rapat diarahkan menjalani kuarantin di Pusat Kuarantin PPR Sri Sapagaya Lahad Datu. Pelaksanaan pemberian vaksin secara tanpa janji temu atau walk-in di Sandakan Sabah menerima sambutan menggalakkan terutama daripada golongan berkeperluan khas. Peluang itu disambut baik penduduk hingga ada yang sanggup beratur seawal jam 6 pagi.
Bagi mencapai imuniti kelompok penghujung Oktober ini, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan membuka sebuah lagi pusat pemberian vaksin di Dewan Yujuan yang menggunakan kaedah walk-in. PPV ini yang keempat di daerah itu dengan sasaran 4,000 dos sehari untuk semua PPV. Keutamaan diberikan kepada warga emas, ibu hamil, golongan orang kurang upaya dan dewasa lebih 40 tahun yang sudah mendaftar dengan MySejahtera. Datang sendiri, datang walk-in lah. Sebab saya tengok iklan kan bilang dia utamakan ibu mengandung, OKU sama warga emas, jadi datanglah sebab saya mengandung sudah 31 minggu. Kami ada jumpa di telefon lah, gitu. Lepas tu kami terus pergi datang sini. Datang sini lah. Okey, datang sini siapa yang bawa? Ada kami catat kereta orang. Kereta orang. Sekarang tinggal di mana? Di Batu 12 Taman Jaya. Pegawai Kesihatan Sandakan Dr. Johari Awam Besar memaklumkan 720 dos disediakan untuk hari pertama dan akan ditambah secara berperingkat. Kaedah tanpa janji temu dilaksanakan kerana kadar vaksinasi individu masih rendah, hanya di bawah 30% dan yang telah mendaftar tidak sampai 40%. Bagi mengelak kesesakan seperti yang tular di PPV walk-in di Sempurna Lahad Datu dan Kota Kinabalu, Polis Sandakan turut mengawal PPV terbabit bagi mengelakkan kesesakan penerima vaksin. Sebahagian tebing bukit berhampiran jalan pantai Aceh dekat balik Pulau Pinang runtuh ekoran hujan lebat semalam. Kejadian itu turut menyebabkan beberapa batu besar menggelongsor di atas jalan raya yang menjadi laluan utama dari Pekan Balik Pulau ke Kampung Pantai Aceh. Pihak bomba secara pemerhatian mendapati bangunan pusat falak ini tidak selamat untuk diduduki, melainkan perlu mendapat kelulusan daripada pihak berwajib. Okey, apabila kita lihat kerja-kerja pembersihan sedang dilakukan oleh Jabatan Kerja Raya. Terdahulu pihaknya menerima maklumat daripada orang awam berhubung kejadian kira-kira jam 2.30 petang. Sebaik tiba di lokasi, didapati tebing berhampiran pusat falak Syekh Tahir itu mengalami runtuhan sepanjang 300 meter. Katanya walaupun struktur bangunan pusat falak berkenaan tidak terjejas, namun didapati belum selamat diduduki. Justru pengurusan premis telah dinasihatkan supaya merujuk perkara berkenaan kepada pihak berwajib demi keselamatan penghuninya. Kerja-kerja pembersihan dijangka mengambil masa 2 hari. Tiada mangsa dilaporkan cedera dan orang ramai dinasihatkan berhati-hati apabila melalui kawasan berkenaan. Tindakan berani 2 anggota polis berjaya menyelamatkan 3 sekeluarga yang berdepan detik cemas apabila hampir dihanyutkan arus deras Sungai Kelang yang naik mendadak akibat hujan lebat petang semalam. Difahamkan ketika kejadian, 3 sekeluarga itu sedang memancing di Jalan Kuching menghala Jalan Kinabalu, Ibu Negara. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur ACP Sarifuddin Muhammad Saleh berkata, dalam kejadian pada jam 3.30 petang itu, sepasang suami isteri dan anak perempuan mereka dilaporkan terperangkap sebelum kejadian itu dilaporkan kepada polis. Bertindak atas maklumat, 2 anggota polis dari Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kuala Lumpur bergegas ke tempat kejadian. Semua mangsa diselamatkan tanpa sebarang kecederaan. Tindakan 2 anggota polis itu yang berpaut pada palang besi untuk menyelamatkan mangsa mendapat pujian daripada warganet setelah video kejadian tular di media sosial. Sindiket haram didalangi seorang lelaki bergelar Datuk Ken tumpas susulan penahanan 15 individu di sekitar Rawang, Selangor hasil serbuan pada 6 Julai dan 11 Ogos lalu. Ketua Polis Selangor, Datuk Arjunadi Mohamad berkata, pihaknya turut menyita 14 kenderaan mewah, 14 buah banglo, 3 buah unit rumah kedai, wang tunai serta pembekuan 71 akaun bank dengan anggaran nilai keseluruhan mencecah hampir 33 juta ringgit. Tambah beliau, polis menahan suspek utama berusia 40 tahun bersama isterinya 41 tahun di sebuah rumah di Rawang pada 11 Ogos lalu. Hasil siasatan mendapati lelaki berkenaan menjalankan kegiatan haram, antaranya aktiviti perjudian dalam talian, bitcoin dan peminjaman wang tanpa lesen secara berperingkat sejak 2014. Suspek utama itu ditahan susulan penangkapan 13 individu dipercayai pekerjanya menerusi serbuan di 4 buah rumah di Bandar Country Homes, Rawang pada 6 Julai lalu. So, kesemua mereka ini yang berumur antara 17 ke 40 tahun telah menjalankan aktiviti di situ sejak setahun sebelumnya dengan gaji antara
2,500 sehingga ke 8,000. Bergantung pada jawatan masing-masing lah. Dia ada jawatan juga, dia hierarki dia. Siasatan juga mendapati ketua sindiket itu mempunyai kaitan dengan 24 buah syarikat lain bagi mencuci wang hasil haram itu. Polis kini memburu 2 lelaki dipercayai orang kanan sindiket Datuk Ken bagi membantu siasatan. Mereka yang diburu ialah Chua Siong Hui 48 atau dikenali Acong yang beralamat di Taman Rawang Perdana Rawang dan Hio Hee Sun 31 nama panggilan Fei Sun dan alamat terakhir di Bandar Country Homes Rawang. Tempoh lanjutan pembaharuan lesen kenderaan motor LKM dan lesen memandu Malaysia LMM termasuk lesen vocational GDL atau PSV tidak akan disambung selepas 30 September depan. Menurut Ketua Pengarah Pengangkutan Jalan Datuk Zalani Hashim, tempoh lanjutan yang diberikan sebelum ini mencukupi untuk individu melakukan pembaharuan cukai jalan dan lesen memandu selain boleh diperbaharui secara dalam talian. Selain kaunter Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, urusan pembaharuan boleh dibuat di Pos Malaysia Berhad dengan membuat janji temu. Selain menerusi perkhidmatan dalam talian MyEG Services Sdn Berhad bagi mengelakkan kesesakan di premis. Pembaharuan LMM dan LKM digalakkan dibuat secara dalam talian. Menurut rekod urusan pembaharuan LKM dan LMM bagi tempoh 1 hingga 15 Ogos lalu, JPJ mencatatkan 639,965 rekod pembaharuan, manakala Pos Malaysia 373,805, MyEG 322,231 dan Puspakom pula lebih 8,000 bagi urusan LKM sahaja. Sementara itu, JPJ Kelantan membuka kaunter secara pandu lalu bagi memudahkan orang ramai memperbaharui lesen memandu atau pelbagai urusan lain. Pengarahnya Hanif Yusabra Yusof berkata, kaunter di pejabat JPJ di Panji Kota Baru itu yang pertama di Malaysia dan dibuka setiap hari bermula jam 9 pagi hingga 5 petang sehingga 30 September depan. Ya, kita sedarlah akan rungutan orang ramai bahawa mereka mempunyai masalah dari segi temu janji dan juga dari segi bilangan pelanggan yang terlalu ramai. Maka kaedah pandu lalu ni antara satu kaedah yang kita kira boleh memudahkan orang ramai dan juga pada masa yang sama kita boleh melihat dari segi pematuhan SOP COVID-19 itu sendirilah. Pihaknya mensasarkan kutipan sebanyak RM300,000 membabitkan pembayaran lesen kenderaan motor, lesen memandu termasuk lesen vocational GDL atau PSV menerusi kaunter berkenaan. Sambutan menggalakkan diterima pada hari pertama kaunter dibuka semalam apabila JPJ Kelantan berjaya mengutip bayaran pembaharuan lesen sebanyak RM10,000. 1,600 bakul makanan diedarkan kepada semua daerah di Kelantan kepada rakyat yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Ia sumbangan Sultan Kelantan Sultan Muhammad ke-5 dan Tengku Mahkota Kelantan Tengku Muhammad Faiz Petra Sultan Ismail Petra. Sumbangan disampaikan pengelola Istana Diraja Kelantan Tengku Azmi Tengku Jaafar kepada semua ketua jajahan di negeri berkenaan sebagai usaha meringankan beban dan kesulitan dihadapi rakyat terjejas. Penerimaan untuk diagihkan kepada rakyat yang terpilih. Sebanyak 150 bakul akan diserahkan kepada setiap 10 jajahan termasuk 100 bakul untuk jajahan kecil lodging. Beliau ditemui ketika penyerahan bakul makanan berkenaan di dataran Rehal Perkarangan Istana Balai Besar Kota Baru semalam. Mengulas Istana Balai Besar yang dibuka sebagai PPV, katanya sehingga kini 3,386 individu telah menerimanya di lokasi itu. Ia dijangka meningkat kepada 5,000 individu menjelang 19 Ogos ini. Ketua Menteri Sabah Datuk Haji Jino menggesa rakyat di seluruh Sabah mengibarkan jalur gemilang dan bendera negeri dengan perasaan bangga dan penuh semangat patriotik sepanjang bulan kebangsaan ini. Katanya bulan kebangsaan seharusnya dijadikan satu platform bersama bagi semua lapisan masyarakat mendapatkan kekuatan menyumbang kepada kemajuan negara dan Sabah. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan selepas melancarkan bulan kebangsaan dan kempen kibar jalur gemilang peringkat negeri di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah. Datuk Haji Jim menyampaikan bendera kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untung, Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Dr. Zulkafli Mohamad, Tan Sri TC Goh mewakili Dewan Perniagaan dan Industri, Wakil Badan Bukan Kerajaan Dr. Rahimat Shah Ahmad dan Ranger Kanan Taman Kinabalu Engelbert Panel. Untuk sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri tahun ini, jalur gemilang dan bendera negeri akan dinaikkan di puncak Gunung Kinabalu oleh Ranger Taman diketuai Engelbert.
Masjid bukan sahaja sebagai tempat beribadah, malah menjadi media menyatu padukan rakyat serta menaikkan semangat patriotik sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-64. Ini dibuktikan oleh Jawatankuasa Masjid Jamik Jalil Hassan, Pasir Gudang, Johor yang mengambil inisiatif memasang jalur gemilang bagi memeriahkannya. Pengerusi masjid berkenaan Abdul Hamid Hussein berkata kerja memasang jalur gemilang itu dilakukan sendiri oleh ahli jawatankuasa sejak beberapa hari lalu dan akan dikibarkan sehingga sambutan Hari Malaysia pada 16 September depan. Ujar beliau meskipun negara berdepan dengan pandemik COVID-19, namun semangat cintakan negara tidak pernah luntur. Jadi kita akan cuba untuk sedaya upaya untuk menghiasi masjid kita untuk memperingati kemerdekaan dan kedaulatan negara kita sendirilah. Gitu. Tapi kalau tak kita yang buat, siapa yang nak buat? Pemeriahan masjid ini sudah beberapa tahun lah kita pernah masuk laman indah untuk negeri Johor dan seluruh Malaysia pun kita pernah masuk untuk keceriaan Hari Kemerdekaan lah. Jadi pada tahun ini mungkin tak ada pertandingan, jadi kita masang untuk ceriakan masjid saja. So, benda ni saya pasang dalam masa 2 hari. Semalam dengan hari ini. Bendera jalur gemilang yang dipasang di masjid ini turut disumbangkan penduduk setempat. Pengurusan masjid juga merancang untuk mengadakan majlis doa selamat agar negara bebas daripada pandemik COVID-19. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Beralih ke laporan luar negara. Bandar dengan penduduk paling ramai di Australia, Sydney, mencatat kematian tertinggi akibat COVID-19 malam. Sydney yang kini memasuki minggu ke-8 perintah penutupan adalah pusat jangkitan bagi gelombang ketiga COVID-19 di Australia. Manakala perintah berkurung di Melbourne juga dilanjutkan 2 minggu lagi. Akibatnya kerajaan terpaksa menyuntik bantuan $2 trilion Australia bagi memulihkan ekonomi yang meleset sejak beberapa tahun lalu. Ketua Menteri New South Wales Gladys Berejiklian berkata 7 orang maut akibat wabak itu dalam tempoh 24 jam, mengatasi rekod harian terdahulu awal bulan ini. Tambah beliau, New South Wales juga mengesan 478 jangkitan, jumlah tertinggi dalam masa sehari sejak pandemik itu bermula. 19 pelombong arang batu terperangkap di wilayah Qinghai, Barat Laut China beberapa jam selepas tapak lombong dibanjiri lumpur dan mengorbankan seorang pekerja. Petugas penyelamat sedang bertugas lumus menjalankan kerja menyelamat mangsa yang terperangkap. Menurut pihak berkuasa, 21 orang pelombong bekerja bawah tanah ketika kemalangan dan seorang pelombong berjaya diselamatkan. Seorang lagi ditemui mati dengan yang lain masih terperangkap. Pihak berkuasa Qinghai berkata lombong itu sudah diperintahkan untuk menghentikan pengeluaran awal bulan ini kerana tahap keselamatan yang teruk. Lebih 200 penyelamat dikejarkan ke tempat kejadian dan pihak berkuasa tempatan berjanji untuk melakukan siasatan menyeluruh dan meningkatkan keselamatan lombong arang batu. Gunung Merapi Indonesia meletus lagi semalam dengan letupan awal menyaksikan asap tebal sejauh 3.5 km ke udara. Setakat ini tiada arahan perpindahan atau laporan mengenai mangsa yang terkorban. Gunung Merapi yang terletak berdekatan dengan Yogyakarta ini aktif beberapa bulan lalu dan pihak berkuasa meningkatkan tahap bahaya pada akhir tahun lalu. Agensi Geologi Indonesia meminta penduduk menjauhi kawasan itu dalam lingkungan radius 5 km. Letusan besar terakhir berlaku pada 2010 mengorbankan lebih 300 nyawa dan memaksa pemindahan sekitar 280,000 penduduk dari kawasan sekitar. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sekian paparan pagi ini. Bagi yang sudah boleh memanfaatkan sijil digital vaksinasi anda untuk membeli belah dan sebagainya, pastikan terus amalkan SOP untuk persekitaran yang lebih selamat. Saya Ramzan Muhammad Saufi. Assalamualaikum dan salam hormat.